Baik, kita boleh mulakan. Hari ini kita baca hadis. Masih dalam kitab Babur Riba. Dan hadisnya hadis 865 ya. 865. 863, okey. 863. Baik ya, siapa boleh mulakan baca 863? Silakan. Saya baca lah Ustaz. Okey, silakan. Hadis 863 daripadanya bahawasanya Nabi SAW suruh dia menyiapkan satu tentara, maka habis unta. Lalu ia perintah dia mengambil atas nama unta zakat. Ia berkata, adalah saya mengambil hutang satu unta dengan janji bayar 2 unta bertempuh hingga sampai unta zakat. Diriwayatkan dia oleh Hakim dan Baihaqi dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaannya. Ya, baik ya. Hadis 863 boleh catatkan. Hadis boleh dipakai. Matan boleh menukar binatang boleh menukar binatang dengan binatang dengan bertempuh atau waktu. Hukum mubah. Baik ya, hadis yang dibaca tadi bermaksud meminjam barang-barang dari Baitul Mal sebagai kekayaan zakat diperbolehkan dengan syarat kelak akan mengembalikan barang-barang tersebut dengan lebih dari yang dipinjam. Misalnya seekor unta lalu dikembalikan dengan 2 ekor unta. Hal ini ya adalah baik untuk menambahkan zakat. Okey, 864 siapa nak baca, silakan. Saya baca. Okey. Hadis 864 dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW larang muzabanah, iaitu bahawa seseorang jual buah kebunnya jika kurma basah dengan kurma kering bersukat, dan jika anggur basah ia jual dengan anggur kering dengan bersukat, dan jika gandum basah ia jual dengan gandum kering. Ia larang dari itu semuanya. Muttafaqun alaih. Ya, lagi 865 dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia berkata, saya dengar Rasulullah SAW ditanya dari hal membeli kurma basah dengan kurma kering. Maka sabdanya, apakah jadi kurang kurma basah itu apabila kering? Mereka jawab, ya. Maka ia larang dari yang demikian. Diriwayatkan dia oleh 5 dan disahkan dia oleh Ibnu Madini dan Tirmizi dan Ibnu Hibban dan Hakim. Ya, satu lagi dari hadis 866 dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW larang dari berjual beli yang terkemudian dengan yang terkemudian, yakni hutang dengan hutang. Diriwayatkan dia oleh Ishaq dan Bazar dengan isnad yang lemah. Baik ya, 864 catatkan hadis sah.
Kemudian depannya, depan sa tu tulis tawakuf. Tawakofa. Kofa. Tawakuf. Bariskan. Tawakuf. Matan pula ya. Dilarang menukar kurma basah. Dilarang menukar kurma basah dengan kurma kering. Yang sama-sama beratnya. Mana tadi? Silap. Silap. Dilarang menukar kurma. Yang 864 je. Silap. Matan dia silap. Matan dia dilarang menukar kurma dengan berlainan. Dengan berlainan. Koma. Anggur yang berlainan. Dan gandum yang berlainan. Hukum mubah. Hukum mubah. Hadis 864 ini bermaksud menukar barang makanan basah dengan yang kering dengan timbangan yang sama beratnya. Ya, tidak boleh. Jadi ya. Baik ya. Hadis 865. Catatkan dulu. Hadis sah. 865 hadis sah. Depannya tulis juga tawakuf. Tawakofa. Bariskan tawakuf. Matan, dilarang menukar kurma basah dengan kurma kering. Yang sama-sama beratnya. Hukum sebab tidak boleh. Dalam braket haram. Lapan enam enam hadis lemah. 866 ya, hadis lemah. Matan dia dilarang membeli lagi dengan harga yang lebih
dari barang hutang dari barang hutang hutang yang tidak dapat dibayar. Hukum sebab mubah. Sebab mubah. Mubah ni mana boleh. Jadi hadis yang akhir ni adalah hadis lemah. Ya. Mubah ni harus ke boleh, Ustaz? Mubah ni harus, boleh, dua-dua boleh. Itu mubah. Jadi kita kena perhatikan hadis yang akhir ni adalah hadis lemah. Lemah ni mana dhaif. Jadi artinya barang tunai dengan barang hutang ia tidak sama. Mungkin barang tunai 50, kalau barang hutang ya 70. Jadi itu ya hukumnya mubah. Mana boleh bertempo demikian. Itu tidak ada salahnya. Jadi kalau ikutkan hadis ini hadis dhaif, seolah-olah tidak boleh. Tapi sebenarnya hadis ini hadis dhaif. Jadi sebenarnya yang betulnya boleh. Ya. Baik, maka habislah babu riba. Ya, jadi kita masuk satu lagi bab baru. Bab baru. Belum lagi ya. Kita tadi 866 ya. 866. Oh, ada lagi 867 pula. 867. 67 baru. Baru lah. Tajuk baru. Pada Arya. 867 tajuk baru tajuk dia babur rukhsati. Bariskan dulu babur rukhsati fil araya wa bai'il usuli wa bai'il usuli wasimari. Simari. Babu rukhsati maknanya bab kelonggaran. Bab kelonggaran fil aroya. Aroya. Maknanya pajak. Aroya itu pajakan, pada pajakan. Dan menjual pohon dan buah. Dan menjual pohon dan buah. Baik, siapa nak baca? Silakan. Dari Zaid. Saya baca Ustaz. Okey. Hadis 867 dari Zaid bin Sabit bahawasanya Rasulullah SAW beri kelonggaran pada Ariyah buat dijual buahnya dengan ditaksir sukatannya. Muttafaq alaih.
Dan bagi Muslim, ia beri kelonggaran pada Arya buat dibeli oleh ahli rumah ibu dengan ditaksir dan dibayar dengan kurma kering supaya mereka bisa makan kurma basah. Lagi 868. 868 dari Abi Hurairah bahawasanya Rasulullah SAW telah beri kelonggaran pada menjual iaitu buah-buahan dari raya dengan taksir banyaknya dengan tamar kering pada batas di bawah 5 wasak iaitu atau pada 5 wasak. Ya. Muttafaq alaih. Baik ya. Buat catatan dulu. 867 hadis sah. Matan. Orang yang meminjamkan kebunnya kepada seseorang boleh menukar kurma basah dengan kurma kering yang jelas ukurannya. Baik, hukum mubah. Baik, boleh buat satu nota bawah. Ya, Arya. Yang dalam hadis itu ada perkataan Aroya tu maknanya Arya, ya. Arya. Yang dalam hadis kan disebut Aroya. Ya. Baik, buat nota Arya ialah seseorang memajakkan buah-buahan kepada orang lain atau memajakkan pohon buah-buahan kepada orang lain untuk diambil buahnya pada musim buah-buahan, baik sekali atau beberapa kali. Ini biasa berlaku, ya, seseorang itu dia memajakkan. Bila musim buah-buahan, ada orang dia pajak dia buah-buahannya itu pada musim berbuah. Ya.
Dan terkadang ada orang memajakkan pohon tu sampai beberapa lama dipajakkan. Contohnya ada orang punya kebun kelapa, lalu dipajakkan kepada seseorang untuk diambil dia punya nira kelapa tadi. Dia tak ambil buah kelapa. Jadi kebun kelapa ni keseluruhannya hanya diambil nira kelapa. Nira kelapa ni biasanya untuk buat gula, gula Melaka. Contohnya gula merah daripada nira kelapa. Jadi dipajakkan sama ada sekejap ataupun lama, itu terpulang. Tapi hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Ada orang pajakkan buah, ada orang pajakkan pohon. Itu maknanya dalam Islam ada hukum ini, dibolehkan. Hadis selanjutnya, hadis 868, catatkan hadis sah. Matan, tukar menukar kurma basah dengan kurma kering boleh dalam tidak melampaui 5 wasak. 5 wasak. Wasak ni ukuran Arab. Wasak. Ditulis dalam hadis tu ausuk ujung hadis tu. Alif waw sin qaf tu dalam hadis Arab itu ausuk. Ausuk tu mana wasak. Ausuk tu jamak kepada wasak. Wasak ni, 5 wasak ni sama dengan 12,5 kilo. 12,5 kilo. 12,5 kilo. Kejap dulu ada hadis pada 636 Hadis 636 berkaitan zakat dulu ada disebut satu wasak. Nanti saya sebutkan balik pada hadis 636 satu wasak bersamaan dengan 2,5 kg. Tadi mungkin silap satu wasak sama dengan 2,5 kg. Lima wasak dikatakan 750 kg. Betul ke tidak? 750 kg. Itu nak menyamakan antara wasak dengan kilogram 12 tu betul ke Ustaz? 12 kg. Tadi Ustaz sebut kali kedua 2,5 kg. 12 tu betul 12 kali 5 60 betul lah. 12,5 kilo tu. Ya. Jadi betul lah tu. 12,5.5 Jadi betul lah tu. 12.5 kg. 5 wasak.
Ini ya maknanya pertukaran kurma basah dengan kurma kering. Tapi kena ingat ya bahawa kurma kering ya direngan. Jadi bila kita menukarkan dengan kurma basah, tak boleh sama timbang dengan kurma kering. Jadi orang yang punya kurma kering, dia sudah rugi. Jadi ya maka kurma basah dia kena lebih timbangannya dengan kurma kering. Barulah setimbang atau sama dengan harga dengan kurma kering. Jadi hendaklah sama ya. Jangan maknanya disamakan sekilo kurma kering, sekilo juga kurma basah. Itu dah salah lah. Cara macam tu salah. Ya boleh dikatakan sekilo kurma kering, sekilo setengah kurma basah. Itu tak mengapa. Ya. Baik, selanjutnya hadis 869. 868 Tadi tu, Ustaz. 868 hukum dia. Sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Hukum sebagai satu ketentuan. Okey, 869. Siapa nak baca? Saya baca, Ustaz. Sila. Hadis 869 dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW telah larang menjual buah-buahan sebelum nyata jadinya. Ia larang menjual dan membeli mutafaq alaih. Lagi. Dan satu riwayat dan adalah ia apabila ditanya tentang makna nyata jadinya, ia bersabda hingga hilang bahayanya. Lagi 870. 870 dari Anas bin Malik bahawasanya Nabi SAW larang menjual buah-buah hingga sempurna. Ada orang bertanya, apa tanda sempurnanya? Sabdanya, ia jadi merah, jadi kuning. Mutafaq alaih, tetapi lafaz itu bagi Bukhari. Ya, 871. 871 dan daripadanya bahawasanya Nabi SAW larang menjual anggur hingga hitam dan larang jual biji-bijian hingga keras. Diriwayatkan dia oleh 5 kecuali Nasa'i dan disahkan dia oleh Ibn Hibban dan Hakim. Baik. 869 cantikkan hadis sah. 869 hadis sah. Matan dia dilarang jual beli buah-buahan yang belum kelihatan jadinya. Hukum haram. Baik. Hadis 869. Melakukan jual beli buah-buahan yang ada pada pohon sebelum buah-buahan tersebut nampak atau patut untuk dimakan atau sampai buah-buahan itu selamat dari gangguan penyakit, ya, itu adalah terlarang. Jadi artinya kalau buat pajakan, pastikan bahawa buah-buahan itu memang sudah menjadi. Belum, kadang nampak saja bunga banyak dari pajak. Itu salah. Jadi nak pajakkan tadi, pastikan bahawa buah itu benar-benar memang sudah menjadi. Itu dikatakan apa tadi? Sehingga hilang penyakitnya. Maknanya terkadang ada sampai peringkat tu walaupun dia dah berbutik, tapi satu masa digugur. Sebab itu pastikan benar-benar dia dah benar-benar menjadi buah. Pada masa itu tidak akan meragukan kepada
orang yang nak memajak dan tidak meragukan juga kepada orang yang punya pohon itu. Itulah kehendak dalam hadis ini. Ya. Tapi kadang berlaku di tempat kita ni, ya, pohon durian, ya, belum apa-apa dah dipajak. Ya. Jadi setelah tak menjadi, orang yang memajak ni sudah terasa begitu kerugian. Jadi ini yang jadikan salah dalam hal jual beli. Baik, kita catatkan lagi 870 hadis sah. Catatnya 870 hadis sah. Matan menerangkan salah satu dari tanda-tanda. Ustaz, ulang Ustaz. Tolong ulang Ustaz. Hadis sah, matan dia menerangkan salah satu dari tanda-tanda masaknya buah-buahan itu, buah-buahan, masaknya buah-buahan, yaitu sempurna merah dan sempurna kuning. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis 870 ya, bermaksud buah yang belum matang, iaitu warnanya belum merah atau kuning, maka buah tidak boleh dijual belikan kerana belum sempurna. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan buah ini, ya, sebab kedudukan tempat, iklim dan juga ya daerah berbeza-beza, dan begitu juga dengan adat, kebiasaan satu-satu tempat itu berbeza, baik pemakanannya dan lain-lain. Jadi ya, di tempat kita menjual ada buah-buahan yang muda, seperti terkadang ya mangga muda dijual, mangga muda pun dijual, terkadang juga ya apa lagi ya yang pisang ya, pisang muda pun dijual, nangka muda pun dijual. Jadi tempat-tempat kita ya benda-benda atau buah-buahan itu dia dijadikan sebagai lauk ataupun masakan. Masak pisang, tak pisang tua, mesti pisang muda. Begitu juga dengan nangka, nangka juga dengan nangka muda. Jadi sebab itu hal-hal macam ini jangan kita terlampau ikut sangat ya cara hukum itu. Macam di sana dia tidak melihat macam mana adanya kita makan nangka muda, pisang muda ya. Dia tidak tahu nak makan hal itu. Jadi tempat dia tidak dijual. Tempat dia dijual kalau ia sudah masak. Anggur dah masak, ya. Apple dah masak. Macam tu ya, mereka boleh nampak. Tapi hal-hal yang macam di tempat kita banyak kita jadikan sebagai lauk. Ya, maka ya jangan kita samakan. Mana kita juga boleh berjual
ya, kerana ia keperluan ya, orang-orang kita. Jadi walaupun dia katakan muda, tak salah jual nangka muda, sebab orang nak masak nangka muda tu. Macam tu. Okay. Kalau ikutkan strict sangat macam ni, kita kat sini kita tak boleh jual. Nangka muda tak boleh jual, ya pun tak boleh jual, ya. Tu salah. Cara berfikir demikian. Ya. Kemudian hadis satu lagi 872 yang dah dibaca tadi. 871 yang dah dibaca tadi hadis sah. Matan dia menerangkan tanda masaknya anggur. Menerangkan tanda masaknya anggur, iaitu bertambah hitam dan biji-bijiannya menjadi keras. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi orang yang berkebun anggur, ya, mereka lebih arif tentang masaknya anggur, ya, dan tuanya anggur. Jadi ya, mereka lebih arif. Jadi tempat kita ni, ya, ada juga anggur-anggur, ya, tapi tidaklah ya sampai berladang-ladang, bereka-eka, ya. Ada anggur, ya, tapi ya hanya sendiri-sendirian sahaja, suka-suka tanam anggur, ya. Jadi ya, mereka yang punya kebun anggur, mereka tahu anggur itu ya sesudah masak dan boleh dijual. Itu adalah tanda-tanda masak ya buah anggur ini. Mereka ya lebih arif tentang buah-buahan ini, ya. Kalau kita pun arif dengan buah-buahan yang sedia ada, ya, di tempat kita, mana kita lebih tahu kalau buah ini sudah masak, ya. Buah ini sudah tua, kita pun arif kerana ia ada di tempat kita. Macam tu. 872, siapa nak baca silakan. Saya baca, Ustaz. Silakan. Hadis 872 dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, jika engkau jual kepada saudaramu buah lalu mengenai dia bahaya, maka tidak boleh engkau ambil daripadanya sesuatu. Dengan jalan apa boleh engkau ambil harta saudaramu dengan tidak hak. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Lagi 872A, dan pada satu riwayat baginya bahawasanya Nabi SAW perintah mengurangkan harga lantaran bahaya-bahaya. ya. Lagi 873 dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahawasanya ia bersabda, barang siapa beli pohon kurma sesudah dikawinkan, maka buahnya itu adalah hak penjual yang menjualnya, kecuali disyaratkan oleh pembeli. Muttafaq alaih. baik. Catatkan ya, hadis 872 hadis sah. 872 dengan 872A sekalikan ya. Ada satu hukum. 872A ya, samakan. Jadi hadis sah, matan dia buah-buahan yang sudah dibeli lalu mengalami kerosakan,
diperintah oleh Nabi si penjual supaya si penjual mengurangi harganya. Hukum wajib. Hadis 873 katakan hadis sah. Matan, pohon yang dijual sesudah dikahwinkan maka buahnya itu menjadi milik si penjual. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, semak dulu. Ya, hadis yang mula-mula tadi, ya 871 dan 872. 872 dan 872A. Hadis itu ya memberitahu kepada kita kalau seandainya buah-buahan yang kita jual itu rosak dan sebagainya, maka ya hendaklah kita kurangi harganya. Kalau seandainya orang itu mengadu, semalam saya beli buah tu banyak yang rosak, dia mengadu, maka si penjual tu ya dia hendaklah mengurangkan harganya. Itu adalah hak yang patut diberikan kepada ya si pembeli. Sebab si pembeli merasa kerugian dan si pembeli merasa teraniaya. Ya. Dan yang 873 pula ni, apabila seorang menjual pohon kurma yang telah ya dikahwinkan, atau kita bahasa lain apa selain kahwin tu, ya kita cangkukkan, tutkan, tut tu lagi baik, tutkan, maka yang berhak atas hasil pertama dari tutkan itu ya adalah penjualnya. Ini parah sikit ni, ya. Beli kat Ipoh, ya, orang kata dia pokok ni pokok tut, ditutkan, atau dikahwinkan. Jadi ya bila buah kita kena hantar ke penjual kat Ipoh sana. Munasabah tak? Ya. Jadi kalau seandainya ya ia dekat, ya contohnya misal kata kita setaman, ya kita nakkan buah pohon tu, lalu dia pun tutkanlah satu dahan, kemudian diberi kepada kita, dah keluar akar, diberi kepada kita, kita pun tanam. Maka hasil yang pertama tu hendaklah kita ya bagi rasa kepada yang tut tadi. Tuan asal. Tuan tu kita bagi rasa kat dia. Kalau dekat lah. Kalau jauh tu maklumlah, ya.
Itu tak logik lah kalau kita nak sampai ke Ipoh pula, ya. Nak hantar sampai ke Ipoh. Jadi artinya kalau dia dah jual, kita beli, itu dah kira ijab kabul. Ya, dia jual dengan harga sekian kerana pokok ni dah ditutkan harganya mahal sikit, atau pokok ni sudah dikahwinkan, ya, harganya mahal sikit, artinya dia sudah menerima hasil daripada kerja dia. Kita pun dia merasa gembira kerana kita dapat pohon ini. Jadi artinya hal ijab kabul macam tu, dia dapat duit, kita pun dapat pokok, itu dah kira halal. Ya. Jadi tak perlu lagi lah kita nak hantar sampai ke Ipoh sana buah tu. Ya. Tapi kalau dekat-dekat saya kata biasanya tak payahlah beli-beli, ambil yang ni tanam, contoh. Jadi tanam hidup pula, buah banyak, ya. Kita bagilah rasa tuan yang tutkan tu kalau dekat, ya. Itu cara budi bahasa. Ya, budi bahasa. Tapi sebenarnya kalau tak dibagi pun dah halal, ya. Dia bagi, bukan kita mencuri, ya. Dia bagi, kita bagi, nak bagi duit dia tak nak, ya. Itu dah halal, tak ada salahnya. Sebagai budi bahasa lah kalau kita nak bagi rasakan buah yang pertama. Maka tamat ya berkaitan dengan bab tadi. Sekarang ni kita masuk satu bab lagi ya. Rasanya bab ni kita tangguhkan, panjang juga bab ni. Kita tangguhkan dulu bab ni. Biar kita letak tajuk saja. Tajuk dia yang akan datang iaitu Abwabus Salam wal Qardi war Rohni. Abwabus Salam. Abwabus Salami wal Qardi war Rohni. Rohni. Abwab tu mana bab lah. Bab. Salam tu mana memesan barangan. Memesan barangan. Salam tu. Qarad ni maknanya ia pinjaman. Qarad tu pinjaman. Rohni ni gadaian. Dan gadaian. Ya. Nanti akan datang ya, kita masuk dalam bab ya, memesan barangan dan juga qarad pinjaman dan juga rohni iaitu gadaian. Kita sebut pajak gadai. Kan bank muamalat dia buat ar-rohnu, pajak gadai kan. Itu pajak gadai Islam namanya. Bank rakyat Ustaz. Bank rakyat. Bank rakyat. Bank rakyat ada buat tentang ar-rohnu ini. Itu gadaian cara Islam. Ya. Jadi akan datang kita sambung dia berkaitan dengan tajuk ini insya-Allah. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala